Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pandangan mata ketika solat. Nak pandang mana waktu solat? Oh, yang ni ulama beza pendapat. Sebahagian ataupun kita boleh katakan ramai di kalangan ulama mengatakan waktu kita qiyam, kita disunatkan, digalakkan untuk memandang tempat sujud. Tempat sujud. Baik. Ketika berdiri dia kata melihat kedua kaki. Lihat tempat sujud ini majoriti. Nombor 2 tu. Berdasarkan hadis riwayat Hakim daripada Aisyah, yang mana Aisyah kata Nabi masuk ke dalam Kaabah, dan Nabi tidak mengubah pandangan dia daripada tempat sujud dia sehingga dia keluar daripada solat. Mana sehingga dia habis solat baru Nabi tak pandang lagi tempat sujud. Kata Abu Hatim, hadis ini mungkar. Tak sahih. Hadis ini mungkar, tak sahih. A'zami kata sanad dia mungkar. Kenapa mungkar? Kerana Ahmad bin Isa, ada seorang perawi dalam tu nama dia Ahmad bin Isa. Kata Ibnu Adi, siapa Ibnu Adi? Ulama hadis. Dia kata lahu manakir, dia banyak riwayat hadis mungkar. Hadis mungkar ni ada apa tuan-tuan? Hadis yang tak dikenali, tak tahu daripada mana dia datang. Dia bukan orang yang glamour dalam hadis. Tiba-tiba bawa satu riwayat yang ulama hadis tak kenal, maka hadis itu dipanggil mungkar. Bukhari kata, Daraqutni kata, laisa biqawi. Ahmad bin Isa ni bukanlah perawi yang bagus, bukanlah perawi yang kuat ingatan dia. Maka sebab itu ulama mengkritik riwayat dia. Ada riwayat Baihaqi daripada Muhammad ni Muhammad bin Sirin. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a ra'sahu ila as-sama' taduru aynahu yanzuruha huna wa ha huna fa anzalallahu azza wa jal qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qala al-Baihaqi wa ruwiya dhalika an Abi Zaid Sa'id bin Aus an Ibn Aun an Ibn Sirin an Abi Hurairah mausulan was sahih wal mursal. Ibn Sirin kata Nabi bila salat asalnya Nabi akan pandang ke langit. Pandang langit, tengok sana, tengok sini. Turun ayat surah Mukminun. Orang yang salat, orang yang telah berjayalah orang mukmin yang mana mereka khusyuk dalam salat. Apa maksud khusyuk? Pandang tempat sujud. Riwayat ni ada 2 versi. Satu Ibn Sirin daripada Abi Hurairah daripada Nabi. Sanad dia bersambung lah. Satu lagi Ibn Sirin riwayat daripada Nabi tanpa sebut Abu Hurairah. Ibn Sirin ni sahabat ke tabi'in? Ibn Sirin tabi'in, tak pernah jumpa Nabi. Kalau riwayat nombor 2 dhaif. Sebab Ibn Sirin tak pernah jumpa Nabi, ada gap. Kalau ikut versi yang pertama, sebut nama Abu Hurairah, sanad bersambung. So mana satu versi yang betul? Hadis yang sama, mana satu versi yang betul? Baihaqi kata versi yang betul, versi yang tak sebut nama Abu Hurairah. Sebutan nama Abu Hurairah adalah satu kesilapan daripada perawi, maka hadisnya dhaif. Juga tidak sahih bab pandang tempat sujud. Ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain lagi, riwayat Hakim dan Baihaqi daripada Untuanah daripada Hasan daripada Anas bin Malik, yang mana Anas bertanya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah aina ad'u basari fi salah, ya Rasulullah aku nak letak pandangan aku ke mana waktu salat? Kata Nabi inda maudhi'i sujudik, letakkan di tempat sujud, mana pandang tempat sujud. Hadis ni Untuanah tu tidak dikenali, dhaif. Untuanah tu tidak dikenali. So itu pendapat yang masyhur lah, yang tuan-tuan membuat kan? Tuan-tuan membuat. Tengok tempat sujud. Tapi hadisnya semua dhaif. Ada sebahagian ulama kata melihat kedua kaki. Tengok yang pertama tu. Dia kata melihat kedua kaki. Hadisnya daripada Ummu Salamah, daripada binti Abi Umayyah. Ummu Salamah isteri Nabi. Dia kata manusia di zaman Nabi apabila bangun salat, mereka melihat tempat kaki mereka. Tapi hadis ni dhaif. Kerana ada perawi nama dia Musa bin Abdullah bin Umayyah, perawi yang tak dikenali. So, tengok tempat sujud pun tak ada yang sahih hadis, tengok kaki pun tak sahih. Macam pelik sikit lah solat tengok kaki, kan? Tak sahih juga. Ada ulama kata tengok Kaabah. Itu pendapat Imam Malik dan juga Imam Bukhari. Juga tidak ada dalil. Cuma dia kata Nabi tengok dinding Kaabah lah.
Ha? Baik. Itu kalau waktu qiyam, waktu membaca, kita nak tengok. Tak ada yang sahih. Anda nak tengok mana Ustaz? Tunggu kejap. Kita bincang yang satu lagi. Waktu tasyahud. Kita baca tasyahud, mata nak tengok mana? Mazhab Syafi'i tengok mana? Tengok jari. Betul? Kita angkat jari, kita tengok jari kan? Okey. Tengok. Hadisnya. Ketika tasyahud, melihat jari telunjuk. Sebagian ulama kata tengok jari telunjuk berdasarkan hadis daripada Amir bin Abdullah bin Zubair daripada ayahnya. Abdullah bin Zubair, dia kata Nabi SAW apabila dia baca tasyahud, dia letak tangannya yang kiri di atas paha kiri, letak tangan kanan atas paha kanan, dan dia luruskan jari telunjuknya, dan dia melihat jari telunjuknya. Dia tak tengok tempat lain. Ni hadisnya. Hadis ini Ibnu Hibban sahihkan, dan Syu'ib, guru saya, Syu'ib Al-Arnaud, dia kata hasan. So, ada dalil tak orang yang kata tengok jari tu? Ada dalil. Cuma kita setuju tak? Tengok. Tetapi tambahan lafaz melihat telunjuk merupakan tambahan yang tak terdapat dalam Sahih Muslim. Rupanya hadis yang sama ada dalam Sahih Muslim. Cuma dalam Sahih Muslim tak ada tambahan tengok telunjuk. Cuma hanya sekadar mengisyaratkan telunjuk saja. Tambahan tu tambahan yang datang daripada perawi yang tak selevel dengan perawi Sahih Muslim. Baik. Majoriti anak murid Muhammad bin Ajlan tidak menyebutnya. Hadis ini datang daripada riwayat Ibn Ajlan. Katalah saya ni Muhammad bin Ajlan, anak murid, majoriti anak murid masa riwayat hadis tu daripada saya cuma sebut mengisyaratkan dengan telunjuk. Majoriti. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dia riwayat isyarat dengan telunjuk, pakat tengok jari telunjuk, ada seorang. Tetapi perawi itu tak kuat. Majoriti perawi yang kuat daripada Muhammad bin Ajlan tidak menambah perkataan tu. Maka kita kata tambahan tu tambahan yang tidak sahih. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Ibnu Umar melalui jalur Ismail bin Ja'far dengan lafaz ini. Tetapi ia juga ma'lul. Ma'lul ni cacat. Dhaif. Kerana majoriti tidak menyebutnya, iaitu As-Sawri dan Malik. Imam Malik riwayat hadis ni tak sebut tengok jari. Sufyan As-Sawri pun tak sebut tengok jari. Maka tambahan tengok jari dhaif. Oleh itu kata Ibn Abdul Bar. Siapa Ibn Abdul Bar? Ulama besar mazhab Maliki. Dia kata hadza kulluhu tahdidun lam yathbut bihi athar wa laysa biwajib fi an-nazar. Wa man nadhara ila mawdi'i sujudihi kana aslam lahu wa ab'ad min al-ishtighal bighairi salatihi insyaallah wa billahi taufiq. Ulama besar mazhab Maliki dia tulis kitab At-Tamhid. Dia kata pandangan yang kata tengok tempat sujud, pandangan yang kata waktu tasyahud tengok jari, semua ini hadisnya tidak sahih. Tetapi kalau dia tengok tempat sujud, itu lebih selamat untuk dia daripada dia tengok tempat lain. Sebab kalau tengok tempat lain tiba-tiba nampak anak dara, terus terkeluar lagu Bumi Putra Rockers, terus tak khusyuk lah. Baik tengok tempat sujud, paling tidak tengok tempat sujud kira semut, kan? Lebih selamat. Tapi hadisnya tidak sahih. Itu pandangan Ibn Abdul Bar, selamat tengok tempat sujud. Tapi penulis, dan saya setuju dengan penulis, dia kata kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, cuba tuan-tuan tengok hadis-hadis Nabi. Saya tak letak ke sini. Okey. Dalil lemah hadis yang menunjukkan pandangan tu, yang menentukan pandangan nak letak di mana tu, kita tengok ada beberapa hadis yang memang sahabat tak tengok pun tempat sujud. Nabi pun tak tengok tempat sujud. Cuba tengok. Daripada Ali bin Syaiban, yang mana Ali bin Syaiban ni duduk di luar Madinah, datang jumpa Nabi. Dia kata kami keluar sehingga kami datang jumpa dengan Nabi, dan kami berbai'ah dengan Nabi, dan kami salat belakang Nabi. Kami salat belakang Nabi, Nabi melihat kami di hujung pandangannya. Nabi jadi imam kan? Nabi kan jadi imam. Nabi melihat kami dengan hujung pandangannya. Nabi melihat di hujung pandangannya, Nabi melihat seorang lelaki, yang mana lelaki itu tak rukuk dengan betul. Dia rukuk tu ala kadar je, tak rukuk dengan sempurna. Sehingga Nabi
Tegur Nabi kata, wahai orang-orang Islam, salat tidak sempurna sesiapa yang tidak meluruskan tulang belakangnya waktu rukuk. Macam mana Nabi nampak? Orang yang tengok tempat sujud nampak tak orang belakang? Ke Nabi tengok macam tu? Maksud muakhir ni, maksudnya dia jeling. Dia nampak di ujung orang tak rukuk. Waktu rukuk kan? Maka itu dalil mengatakan Nabi juga tidak melihat di tempat yang tertentu. Itu satu. Nombor dua, sahabat tengok waktu Nabi solat, sahabat tengok janggut Nabi bergerak. Kan? Sahabat tak tengok tempat sujud. Dia tengok janggut Nabi. Tak tengok janggut imam. Imam tak berjanggut. Imam saya tak berjanggut. Menunjukkan sahabat pun tak tengok tempat sujud lah. Habis tu nak tengok mana Ustaz? Tengoklah mana-mana, jangan tengok langit sudah. Kerana tengok langit ada hadis Bukhari. Nabi kata, jangan tengok langit. Nabi kata, apa jadi pada kaum yang melihat langit ketika mana mereka salat? Adakah mereka tidak takut pandangan mereka akan dalam hadis itu disebut macam mana? Akan di apa? Saya lupa hadis tu. Tapi ada hadis yang melarang. Akan dipanah petir kalau tak silap. Maksudnya Nabi tak bagi tengok langit. Selain daripada tu, tengoklah mana-mana yang kita rasa lebih khusyuk. Ada orang dia tengok depan khusyuk. Ada orang dia tengok waktu tempat sujud khusyuk. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan paling kiri dan kanan tanpa sebab. Yang tu makruh. Kerana ada hadis yang melarang kiri dan kanan. So dia kata, oh, Ustaz boleh tengok mana-mana Ustaz? Saya pun boleh tengok lah. Tak boleh. Kiri kanan tak boleh. Maksudnya kita gerakkan mata di mana kita nak letak yang mana boleh menyebabkan khusyuk. Biasanya tempat sujud lah. Kerana tempat sujud ni kita tak nampak sekeliling kan. Kita tak nampak sekeliling. Tempat sujud lebih khusyuk. Waktu tasyahud nak tengok mana? Tengoklah tempat yang boleh menyebabkan kita khusyuk. Nak tengok jari pun boleh. Tak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam.